Pinjam. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang semua family mengaji Tenten. Apa khabar semuanya? Selamat tengah hari. Waalaikumsalam Kak Zubaida. Selamat datang untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa. Jom kita pakai share untuk slot hadis kita. Okey, terbaik semuanya. Selamat datang yang baru masuk. Waalaikumsalam yang memberi salam. Bagi yang belum share, boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih banyak-banyak semuanya. Okey, maafkan saya terdengar pula. Waalaikumsalam Kak Rosna. Selamat tengah hari ya. Waalaikumsalam Kak Saripa, Kak Suini, Kak Azima. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul. Walaupun secara alam maya sahaja, dapat lagi kita berkumpul bersama-sama untuk slot hadis. Jangan lupa share tau. Indonesia hadir. Alhamdulillah ada sahabat dari luar negara ya. Waalaikumsalam Kak Zanaria, Kak Zuriati. Okey, bagi yang belum share, boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Sahabat pencinta Al-Quran, ya betul. Alhamdulillah. Okey, jangan risau. Saya tidak akan mengambil masa yang lama untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. Saya cuma sekadar ingin berkongsi dengan anda semua. Okey, berkongsi ilmu hadis ya. Okey, boleh semua. Okey. Bagi yang dah share, boleh teruskan share. Okey, jom kita sama-sama semangat. Ambil semangat sikit sebelum kita mulakan. Boleh. Waalaikumsalam Kak Rohani, Kak Zawiyah, Kak Tuwaibatul Hamiyah. Panjang nama. Okey. Boleh semua. Okey. InsyaAllah untuk topik slot hadis kita pada tengah hari ini, saya akan bercakap berkaitan dengan solat. Solat boleh menyucikan hati. Dah share Ustazah. Terima kasih Kak Suya. Terima kasih Kak Rauza. Waalaikumsalam Kak Misia. Okey. Boleh semua. Kita teruskan. Bagi yang belum mengenali saya Ustazah Hasfira ya, daripada negeri di bawah Bayu. Okey, Bangsar Malaysia hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak Aisyah Azman. Okey, kita mulakan untuk slot hadis kita. Boleh ya? Izinkan saya untuk terbalikkan kamera kejap. Mana ni? Okey. Ya, saya terbalikkan kamera. Okey. Adakah gambaran dan suara saya jelas? Boleh tolong komen. Saya takut nanti gambaran dan suara tak jelas. Nanti tak nampak pula kan? Okey. Waalaikumsalam Kak Rahma. Terima kasih Kak Zumali kerana share. Okey, insyaAllah sama-sama kita semangat untuk menelaah ilmu hadis pada hari ini. Yang belum share boleh teruskan share, tidak rugi kerana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Comel nama. Terima kasih Kak Zuriati. Semoga Ustazah sihat. Terima kasih Kak Rosna. Okey, boleh kita mulakan. Okey, jelas tak suara dan gambaran? Boleh siapa tolong komen? Niat baca hadis kerana Allah. Betul. Suara Ustazah macam wartawan Sabah. Ya, betul Kak Sarifah ya. Okey. Okey, untuk tajuk solat boleh menyucikan hati. Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baca dalam bahasa Melayu ya, terjemahan. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sebatang anak sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu dan dia mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, pada pendapat kamu masih adakah lagi kekotoran pada badannya? Para sahabat menjawab, tidak akan tertinggal sedikit pun kekotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demikianlah juga solat 5 waktu. Melalui solat, Allah akan mengampunkan dosa. Gambaran tidak jelas. Okey. Boleh nampak? Waalaikumsalam. Selamat datang yang baru masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang dah share, terima kasih. Muka surat berapa Ustazah? Muka surat 9. Ni buku yang biru. Buku Fadilah Amal yang warna biru ya. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, untuk yang ni ada 2 hadis. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua saya bacakan. Okey, dia sebenarnya lebih kurang je. Tapi lain hadis yang berbeza. Okey. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Kita dapat lihat daripada 2 hadis tadi menceritakan tentang mandi, menceritakan tentang mandi kan. Jadi siapa yang mandi 5 kali sehari, maafkan saya, sesiapa yang mandi 5 kali sehari pasti badan dia akan bersih. Kita mandi 2 kali sehari pun kita rasa macam fresh kan? Apatah lagi mandi 5 kali sehari. Begitu juga diumpamakan seperti solat. Solat boleh menyucikan hati kita yang kotor. Okey, kita teruskan dengan keterangan. Waalaikumsalam Kak Norzila. Waalaikumsalam Kak Zaleha. Okey, bagi yang belum share, boleh teruskan share. Okey, saya teruskan ya. Okey, untuk keterangan, air yang mengalir adalah suci daripada kekotoran. Lagi dalam air itu, maka lagi jernihlah dan lagi bersihlah air tersebut. Oleh itu, dalam hadis yang tadi saya sebutkan, keadaan air sungai yang mengalir dan kedalaman sungai itu. Jika air yang digunakan mandi bersih, maka badan akan menjadi bersih juga. Begitulah juga solat. Solat yang ditunaikan dengan memelihara adab, maka solat itu boleh membersihkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita dosa-dosa mazmumah yang kita dapat. Apakah contoh dosa-dosa? Sini saya terangkan dosa-dosa mazmumah seperti mengumpat, mencela, lepas tu kita suka melihat maksiat, suka melihat najis, suka bercakap kotor, berfikiran kotor, tidak baca Al-Quran, tidak sombong, angkuh dan banyak lagi dosa lah yang kita buat. Jadi dengan solat ni sebenarnya boleh menyucikan perbuatan, boleh menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah tersebut. Okey. Waalaikumsalam Kak Maryam. Okey, boleh teruskan share ya. Bagi yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Okey, saya teruskan lagi. Perkara yang terkandung dalam kedua-dua hadis tadi juga terkandung dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Contohnya adalah, ni salah satu hadis diriwayatkan daripada Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, solat 5 waktu ialah kafarah. Kafarah tu apa? Penghapus dosa di antara 2 waktu solat. Dengan keberkatan solat kita tadi, semua dosa kecil yang kita buat
di antara satu solah dengan satu solah yang lain akan terampun. Sini maksudnya saya terangkan. Contohlah kita buat dosa kecil di antara solat Zuhur dan solat Asar, maka akan terampun. Jadi kemudian baginda bersabda yang mafhumnya. Okey. Waalaikumsalam. Yang baru masuk. Okey, saya teruskan lagi. Mana dah tadi? Umpama seorang yang bekerja di dalam sebuah kilang miliknya. Oleh itu terlekatlah debu-debu. Maafkan saya. Ini nak jatuh pula. Okey. Debu-debu dan kekotoran pada badannya. Di antara kilang dan rumahnya terdapat 5 batang sungai. Apabila dia balik ke rumah dari kilangnya, dia akan mandi di setiap batang sungai itu. Dia akan mandi, jadi bila balik tu dia bersih badan dia. Begitulah keadaan solat 5 waktu. Bila berlaku kesalahan dan kesilapan di antara 2 waktu solat, maka melalui doa dan istighfar yang kita lafazkan semasa solat, Allah akan mengampuni keseluruhan dosa tersebut. Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih buat yang dah share. Selamat datang buat yang baru masuk. Untuk topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan solat. Solat boleh menyucikan hati daripada kekotoran. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey, apa tujuan Nabi bagi perumpamaan tadi adalah untuk bagi kefahaman tentang satu perkara, iaitu Allah. Okey, saya dekatkan ya. Allah sebenarnya meletakkan kekuatan kita sebagai hamba-Nya ni ada melalui solat. Kenapa? Solat boleh menghapuskan dosa. Oleh sebab dengan perumpamaan tadi, jadi lebih mudah kita fahami dan lebih jelas. Maka baginda menjelaskan perkara ini melalui berbagai-bagai perumpamaan seperti tadilah yang saya terangkan. Jadi bila kita tidak mengambil manfaat pada rahmat Allah, kasih sayangnya dan kemurahannya, keluasan keampunannya dan limpah kurnianya, maka rugilah kita. Tak ada siapa yang rugi. Memang diri kita sendiri yang rugi. Okey, boleh semua? Okey, saya teruskan lagi sikit ya. InsyaAllah. Okey, tetap semangat. Okey, insyaAllah. Sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian surat hadis tengah hari ini. Okey, terbaik semuanya. Okay, jadi sebenarnya saya dapat simpulkan bahawa di sini bahawa solat tu bukan sahaja dapat menyucikan hati, bahkan juga dapat mengelakkan diri kita daripada terjebak daripada melakukan dosa-dosa maksiat. Yang sebenarnya boleh mendorong kepada masalah-masalah sosial dekat negara ini. Jadi sebenarnya solat ni adalah sebagai benteng untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang kejahatan. Okey. Sekejap ya. Okey. Nak habis pula suara saya. Okey. Jadi antara sifat-sifat mazmumah apa yang ada pada diri kita ni adalah takabur, besar diri, ujub iaitu bangga, riak, cinta akan harta, cinta akan pangkat, cinta akan kemasyhuran ataupun populariti, tamak, cinta akan nafsu, hasad dengki, cinta akan dunia. Semua ni sebenarnya kita boleh bersihkan hati kita dengan solat. Dengan solat ni sebenarnya solat tu pun kalau boleh jangan main-main. Solat biar kita khusyuk. Hati kita ni khusyuk, memang betul-betul beribadah kepada semata-mata kerana Allah. Okey, boleh semua. Jadi sebenarnya segala sifat yang saya sebutkan tadi memang sangat-sangat diperlukan untuk proses pembersihan jiwa. Yang mana bila jiwa kita ni bersih akan mendorong kepada kejayaan dan mendorong kepada perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi manusia, kita lah tidak akan mudah tergoda. Tidak akan mudah tergoda dengan bisikan syaitan dan iblis yang selalu menghasut kita untuk melakukan kemungkaran. Jadi bila sebenarnya perkara kemungkaran ni lah yang banyak
menjadi penyebab berlakunya gejala sosial. Gejala sosial dalam kalangan masyarakat seperti merompak, merogol, mencuri, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Okey. Sebab apa? Sebabkan perasaan cinta dengan harta dan dunia tu terlalu kuat sampai kita sanggup tinggalkan solat dan lupa untuk ingat Allah. Okey. Betul tu Ustazah kan Kak Zumali? Okey, saya teruskan lagi. Okey, boleh semua. Jadi kesimpulannya, setiap mukmin, diri kita ni lah sebagai seorang mukmin hendaklah menyedari bahawa penyucian jiwa merupakan satu tuntutan dalam Islam. Sangat-sangat dituntut untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Bukan semata-mata Islam dalam IC sahaja. Okey. Yang kedua apa? Jadi kita perlulah memuhasabah diri. Memuhasabah pula. Maafkan saya. Kita perlu muhasabah diri bagi mengenal pasti penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Mungkin sebelum ni kita selalu bercakap buruk tentang orang lain, selalu mengumpat, selalu bawa orang untuk benci orang tu. Banyak-banyaklah beristighfar, dengan bukan saja beristighfar, dengan cara solat taubat juga membantu untuk menyucikan hati kita. Okey. Seterusnya, kita sebagai Muslim ni juga perlu berusaha. Berusaha ni penting untuk membersihkan jiwa daripada segala penyakit hati yang ada melalui proses apa? Melalui kita banyakkan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Maksudnya di sini, kita boleh saja tengok video-video agama daripada YouTube. Bukan kita kena datang pergi majlis-majlis ceramah. Sekarang ni tak dapat datang lah PKP. Jadi kita boleh saja tengok kat YouTube ceramah-ceramah agama. Sebenarnya benda ni sangat-sangat membantu untuk melalui proses pembersihan hati juga. Okey. Yang seterusnya, kita sebagai Muslim juga perlu sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan ketakwaan dan kesucian jiwa. Okey. Bagaimana nak menyucikan jiwa? Okey, saya akan jawab soalan ni adalah dengan menunaikan solat yang khusyuk. Okey. Oleh semua, adakah kita mendapat manfaat adakah anda semua dapat manfaat daripada perkongsian saya tengah hari ini? Saya harap saya dapat berkongsi. Itu saja perkongsian saya untuk tengah hari ini. Saya harap dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujungnya. Jadi janganlah kita sebagai Muslim, janganlah kita suka untuk melengah-lengahkan dan ataupun kita tidak kisah dan tak nak ambil tahu berkaitan dengan solat. Solat ni adalah tiang agama kita. Jadi bila kita tidak solat, runtuh tiang. Contoh kita tidak solat, jadi runtuh tiang itu. Dapat insya-Allah Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita kena sedar bahawa Allah tahu apa yang kita lakukan. Dengan solat kita boleh mencegah daripada perbuatan maksiat dan boleh membantu diri kita untuk menjadi Muslim yang berakhlak mulia dan lebih baik daripada sebelumnya. Okey, boleh semua. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujungnya. Sama-sama Kak Maryam, Kak Haliza. Saya harap kamu semua dapat memahami dan dapat mengambil manfaat daripada perkongsian saya untuk slot hadis pada tengah hari ini. Okey, bagi sesiapa yang ingin mendaftar untuk kelas asas, kelas tajwid, kelas talaki, boleh sahaja tekan link yang telah saya pin. Dan juga sesiapa yang ingin membantu kurban ataupun akikah di Mekah, saya pun ada juga sediakan link kat situ, boleh tekan. Nak dapatkan infak, nak dapatkan ataupun infak Al-Quran, ada juga dekat pin,
Dan bagi siapa yang ingin hantar nama arwah untuk bacaan Yasin atau tahlil, boleh juga tekan link melalui yang telah saya pin ya. Okey, terbaik semuanya. Terima kasih kerana telah join. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat tengah hari ini. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan semoga urusan anda semua dipermudahkan sentiasa. Okey. Hari ini bukan kitab Fadilah Amal ya. Ini kitab Fadilah Amal tapi yang warna biru. Kelas hadis. Untuk slot hadis ni akan dibuat setiap jam 12.30 hari. Kak Syamsia. Okey. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu. Sama-sama Kak Nurul Ain Najwa. Okay, Alhamdulillah. Okay, izinkan saya untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.